Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita nak tengok bagaimana kita nak mengisi katalog di dalam e-perolehan. Kenapa penting katalog ini? Yang pertama sekali, kepentingan katalog ini ialah apabila kita ada katalog, jabatan-jabatan kerajaan ini nak buat direct purchase, pembelian terus, mudah sahaja. Dia akan masuk ke dalam e-perolehan, kemudian dia akan cari. Dia lebih kurang macam Google lah. Dia akan Google di dalam semua sistem e-perolehan ini, barang apa yang dia nak cari. Contoh dia nak cari berus gigi. Dia nak cari berus gigi. Ingat tak ada ke kerajaan beli berus gigi? Tu penjara. Apa lagi, depo tahanan. Tu semua memerlukan berus gigi. Jadi kalau tuan-tuan supply berus gigi, tuan-tuan boleh masukkan tuan-tuan punya berus gigi dengan tuan-tuan punya spek, kan, brand, kemudian warna, kemudian harga, semua tuan-tuan boleh masukkan ke dalam katalog tuan-tuan di dalam e-perolehan. Jadi apabila kerajaan, contohnya jabatan-jabatan depo tahanan ini, cukup tahun dia nak cari berus gigi, dia type saja berus gigi, pum, keluar. Syarikat mana yang supply berus gigi. Katakanlah dekat kawasan Bukit Mertajam. Ada satu saja syarikat yang supply berus gigi yang ada katalog di dalam e-perolehan. Jadi dia boleh terus klik, dia boleh terus hantar email, dia bagi tahu dekat tuan-tuan, kami memerlukan sebut harga daripada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh bagi terus sebut harga, pembelian terus, direct purchase. Jadi hari ni kita nak tengok bagaimana kita nak isi kita punya katalog. Ramai orang yang saya tengok di dalam saya punya YouTube, banyak yang tanya, macam mana tuan nak isi katalog, dan sebagainya, kan, pening kepala. Okey, jadi hari ni saya akan tunjukkan tuan-tuan masuk ke dalam tuan-tuan punya e-perolehan. Tak kisahlah tuan-tuan punya e-perolehan ini sama ada akaun basic ataupun akaun MOF, mudah sahaja. Tuan-tuan pergi dekat My Application, sini pun boleh, ataupun tuan-tuan cari dekat sini pun boleh. Dekat sini, katalog, create new katalog, nampak tak? And request item code. Okey, katalog ini pula banyak syarikat yang dah memasukkan barang-barang dia ke dalam sistem. Jadi kalaulah tuan-tuan punya barang itu dah ada, tuan-tuan hanya perlu ambil sahaja dan masukkan harga tuan-tuan sahaja. Faham tak? Contoh syarikat saya dah supply, dah ada kod item ataupun dah supply berus gigi. Jadi tuan-tuan pun supply berus gigi, tak perlu create satu lagi item, melainkan berus gigi tuan-tuan ini mempunyai features yang berbeza, menggunakan teknologi oksigen ke ataupun macam-macam lah, kan, selain daripada berus gigi yang biasa. Okey, faham? Okey, jadi yang pertama sekali, apa yang kita perlu? Kita perlulah pergi kepada katalog, pergi ke My Application, pergi ke katalog. Jadi apabila tuan-tuan create katalog, dekat sini dia ada yang pertama create katalog, yang kedua request item code, zone maintenance, katalog maintenance. Katalog maintenance ni, okey, saya pergi satu persatu lah. Kita pergi satu persatu, create katalog items. Andai kata tuan-tuan baru nak berniaga dengan kerajaan, tuan-tuan create new katalog. Jadi tuan-tuan akan dapat macam ni, select item, choose item ataupun complete item. Kenapa dia kata kena select item? Sebab dah ada banyak katalog. Contoh dia, yang pertama sekali, item type. Ini jenis-jenis barangan, jenis-jenis item. Ada dua sahaja. Yang pertama, produk ataupun servis. Kalau tuan-tuan buat servis, tuan-tuan meletaklah servis. Kalau tuan-tuan buat produk, tuan-tuan letaklah produk. Contoh dia, dekat sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu item code, tuan-tuan boleh cari item code. Tapi kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan letak dekat item name. Contoh dia berus gigi.
Tuan-tuan search saja, cari. Pum, keluar. Nampak? Dekat bawah ini adalah item kod yang dah sedia ada. Pemegang berus gigi ataupun tumbler. Ini termasuk dalam kategori berus gigi dia juga. Ataupun berus gigi elektrik, domestik. Maksudnya, bukanlah berus gigi elektrik yang diimport ke. Yang tu yang saya faham lah. Okey, katakanlah saya memang nak supply berus gigi. Saya pilih saja kod item ini. Jadi dia akan masuk ke dalam select item sudah. Kemudian kita choose item. Nampak tak? Choose item. Ini semua kod-kod yang telah dibuat. Jadi apa jenis berus gigi kita? Kalau kita punya berus gigi untuk macam-macam lah. Kan? Adakah compact, adakah untuk orang dewasa, ataupun disposable, ataupun easy reach. Macam-macam dia letak dekat sini. Kan? Jenis-jenis type. Extra clean, extra soft, berus gigi getah. Ada tak tuan-tuan punya? Katakanlah berus gigi kayu sugi. Okey, saya masuk type berus gigi kayu sugi. Kemudian kena letaklah measurement. Berapa measurement? Kan? Berus gigi kayu sugi ni panjang sekaki ke? Semeter ke? Jadi tuan-tuan kena masukkan. Okey? Okey, kena masukkan. Katakanlah senang saja. Berus gigi kayu sugi. Saya letak. Yang ni diameter lah ni kot. 1.3 and 14 cm. Ada kita tulis. Ada. Kemudian kita tengok. Brand apa? Semua ada kat sini nampak. Curaproc, Dio, Dr. Barman, Dr. Fresh, Dura, Fele, Helgat, Jordan, King. Semua ada. Miswak. Okey, kayu sugi, miswak. Color tak ada lah. Kita buat tak ada lah. Color kayu sugi satu tu je color. Kemudian kita search. Jadi inilah yang akan dimasukkan ke dalam katalog kita. Jadi kita klik dekat sini, kita add to catalog. Jadi tuan-tuan tengok, dekat sini adalah bahagian draft. Draft katalog kita. Yang pertama, berus gigi kayu sugi. Harga, kita letaklah RM2. And packaging. Packaging ni kita tulislah satu pieces. Nampak tak dia tulis? Nampak? Pieces. And ni harga yang kita sanggup tawarkan daripada mana ke mana. Daripada tahun 2021 sampai 2023, harga dia kekal RM2. Okey? Kemudian saya ada satu lagi, bendera. Ni bendera ni. Saya tak tunjuk lah. Saya tunjuk macam mana kita nak buat kayu sugi saja. Kemudian kita klik ini. Kita save dia. Okey. Lepas kita dah save, kita klik lagi. Okey, ni setelah kita dah masukkan semua ni, habis. Kita tak ada perubahan apa-apa, kita boleh publish. Apabila kita publish, daripada draft ni, dia akan pergi ke pending approval. Pending approval ni kalau tak ada lagi barang-barang yang, contohnya barang-barang yang baru. Barang-barang yang baru. Pending approval. Barang-barang yang baru yang tak ada, yang belum lagi dapat code item. Kemudian ini approve. And bila dia pending approval, dia akan approve. Sama ada approve ataupun reject. Okay. Jadi daripada draft ni, kita klik satu, kita publish. Kita tengok kayu sugi kita tu kita dah publish. Jadi bila kita publish, automatic kayu sugi kita akan masuk ke dalam publish. Jadi dekat sini saya ada 2 saja item dalam katalog saya yang dah dipublish. Yang pertama sekali, bendera ataupun aksesori kain. Harga RM140. Packaging satu keping. Kemudian bila dah tamat dah tempoh. 26 bulan 3 hujung bulan ni. Okey. Jadi ada banyak lagi. Bila dah sampai tarikh ni, dia akan masuk ke dalam kategori expired. Contoh dia, ni barang-barang yang dah expired. Dan perkhidmatan mencetak kertas,
perkhidmatan photostat, receipt, kan, susunan paparan artikel, perkhidmatan penjilidan jurnal, penyunting susun atau grafik. Ini semua barang-barang yang dah expired. Jadi saya kena buat balik, masuk balik dalam katalog, masuk balik dia punya start date dengan end date, kemudian barulah jabatan-jabatan kerajaan bila dia cari, dia akan jumpa syarikat kita. Okey. Boleh macam tu. Jadi kita tengok, ada juga syarikat yang dia akan hantar request dekat kita dan kita baru cari barang. Faham tak? Berdasarkan kepada kita punya jenis syarikat. Sekiranya jenis syarikat kita ni supply barang-barang pejabat, dia akan ambil. Contohlah, saya tunjuk dekat sini. Saya ada satu quotation. Ni yang diminta oleh, siapa dia? Diminta oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Utara. Jadi kita tengok apa dia. Please click to quote. Jadi bila kita klik, okey, kita akan tengok barang-barang ni. Barang-barang ni semua tak ada dalam kita punya katalog. Tak apa, jangan takut. No problem. Apa yang penting, kalau kita nak masuk, kita nak hantar kita punya sebut harga, kita hanya hantar dulu kita punya sebut harga. Nanti bila dah dapat, baru kita masukkan item-item ini di dalam katalog kita. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, dia nak minta apa? Pen, dia nak minta pad ataupun chalk, dakwat stamp pad, binder, clip bulldog binder, tali pengikat, gam pelekat roller, semua ada tu, cunbi 50 mil. Jadi cari saja. Tali pengikat, tali putih cotton, lampu Kalimantan mudah alih, LED Philip, 2 kaki putih. Jadi pilih saja. Boleh? Jadi dekat sini, hanya perlu hantar submit. Masukkan harga, unit price. Kemudian, kalau ada barang-barang yang kita nak kena offer, contohlah kita nak offer, kalau beli pen ini, kita bagi sekali dengan liquid paper. Boleh. Offer saja dekat sini. Kan? Ini, supplier offer ni. Beli dekat saya G3. G3 ni harga RM2 lebih. RM2.50 kot. Kemudian dapat apa? Liquid paper satu. Jadi ada kelebihan. Beli pad ataupun dakwat stamp pad dekat kita, kita bagi, kata kalau kita bagi paper clip. Macam tu lah. Alright? Jadi mudah saja berkenaan dengan bagaimana kita nak menyediakan katalog. Jadi saya rasa itu saja. Semoga bermanfaat. Ada apa-apa soalan, boleh tanya saya di ruangan komen. Jangan lupa subscribe dan share sekiranya video ini memberi manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ada soalan, saya jawab. Bye-bye.